Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini cikgu akan mengajar bab 6, bab yang terakhir dalam topik tingkatan 4, iaitu cahaya dan optik. Boleh kita katakan bab ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pembiasan dan kanta. Dalam pembiasan, kamu akan belajar mengenai indeks biasan, bawah hukum pembiasan. Kemudian kamu akan belajar mengenai dalam nyata dan dalam ketara, pantulan dalam penuh, pantulan dalam penuh secara semula jadi dan bahan-bahan yang mengalami pantulan dalam penuh. Kamu akan belajar mengenai kanta. Kanta, kamu akan belajar melukis raja sinar untuk kanta, alat optik yang menyebabkan kanta. Jadi kita mulakan dengan pembiasan. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai pembiasan. Perkara pertama yang kamu perlu tahu adalah maksud pembiasan. Okey, pembiasan bermaksud cahaya membengkok apabila melalui medium berlainan ketumpatan. Dekat sini, perkataan berlainan ketumpatan merujuk kepada struktur atom, yakni susunan atom. Bila kita cerita pasal udara, kita kata udara kita sama je dekat mana sama. Betul. Sama je udara ni. Kandungan gas, oksigen, nitrogen dia sama saja. Tetapi susunan atom dia berbeza. Kalau kita berada di kawasan tanah tinggi, Cameron Highland, dengan kawasan yang dekat pesisiran pantai, Port Dickson, susunan atom dia sangat berbeza. Dekat situ kerana ketinggian tadi, paras laut tadi memain peranan. Jadi kita tak boleh kata susunan atom sama saja, udara sama saja kat mana-mana. Tapi untuk bab cahaya, pembiasan, benda tu kita ambil kira. Sebab itu cahaya matahari yang datang kepada kita, cahaya sentiasa bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Tapi sampai dekat kita silau sebab dia terbias. Langit nampak biru, nampak pelangi sebab dia terbias. Dia bengkok. Dia melalui udara. Daripada masuk atmosfera sampai kat mata kita yang dekat bawah ni, patutnya dia lurus. Tapi kenapa dia terbias? Dalam udara yang dia lalu tu berbeza altitude, ketinggian dia, paras ketinggian dia. Jadi susunan atom tu berbeza, ketumpatannya berbeza. Cahaya tu membengkok. Perkataan membengkok kena sebut. Kenapa? Cahaya memang bergerak lurus. Sebab tu kamu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nak tunjuk jalan, takkan tunjuk jalan macam ni kan? Kita suluh kan? Cahaya. Dia memang yang lurus. Jadi apabila membias, dia akan membengkok. Patutnya dia lurus. Terbias, bengkok. Berbeza ketumpatan. Cahaya datang daripada dalam air. Cahaya datang daripada dalam air. Patutnya dia lurus terus. Tapi sebab dia melalui medium berlainan ketumpatan, air lebih tumpat daripada udara. Betul ke? Betul lah. Udara, kalau masuk dalam air, udara akan timbul jadi gelembung udara duduk kat atas. Yang tumpat akan terapung. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Batu tu kurang tumpat sebab tu batu tu tumpat sebab tu dia tenggelam. Sabut tu kurang tumpat sebab tu dia timbul. Jadi cahaya akan membengkok melalui objek yang berlainan ketumpatan. Apabila daripada kawasan tumpat pergi kepada kurang tumpat, dia akan terbias. Jauh kat sini. Jauh dari siapa? Garis normal. Jauh dari garis normal.
garis normal, simbol N. Jauh dari garis normal. Kalau cahaya itu datang daripada kawasan tumpat kepada lebih tumpat, dia akan mendekati normal. Maksudnya kalau saya lukis, saya tambah kat sini. Kalau saya lukis, cahaya itu datang daripada kawasan kurang tumpat kepada kawasan tumpat. Daripada kurang tumpat, kat sini kurang tumpat, ni simbol ketumpatan, kepada yang lebih tumpat. Cahaya itu datang. Dia masuk yang lebih tumpat. Dia akan rapat. Ini sudut I dia. Sudut R dia. Sudut bias. Ini maksudnya jarak sudut ni mendekati normal. Jadi kat sini kamu kena faham. Ada dua situasi. Satu situasi dia bergerak daripada tumpat ke kurang tumpat. Jauh dari normal. Situasi yang kedua, dia bergerak daripada kurang tumpat kepada yang lebih tumpat, mendekati normal. Ingat satu. Yang satu lagi akan jadi opposite. Ingat satu saja. Kemudian dalam pembiasan kita kena tahu mengenai indeks biasan. Indeks biasan, simbol dia N, tak ada unit. Dalam pembiasan dia ada hukum pembiasan ataupun hukum Snell, benda yang sama. Dia membincangkan apabila cahaya merambat melalui medium berlainan ketumpatan. Maksud yang sana. Sama je, cuma tak ada perkataan membengkok. Merambat, kenapa guna perkataan merambat? Manusia berjalan, berlari, melompat, mengesot, ular menyusul, kuda berlari. Ataupun berjalan bolehlah, berjalan untuk kaki dua sebenarnya. Cahaya dia bergerak juga. So kita nak kata dia bergerak macam mana? Dia bergolek. Tak, benda yang bulat bergolek. So cahaya kita guna perkataan merambat. Menunjukkan penyerakan cahaya sedang berlaku. Pergi. Berlainan ketumpatan, medium berlainan ketumpatan, sama juga kat sana, medium berlainan ketumpatan. Dia mengalami dua keadaan. Pertama, sinar tuju, sinar bias, garis normal, N, jatuh pada satah yang sama. Bermaksud, ini satah. Ini satah. Ini satah. Ini satah. Sinar tuju, bam, jatuh kat sini. Sinar bias, ni, kat sini juga. Garis normal, kat sini juga. Jatuh pada satah yang sama. Tu maksud ayat dia. Indeks biasan adalah malah. Sebab tu dia tak ada unit. Dia malah. Indeks biasan untuk satu bahan dah dikaji. Kalau bahan ni udara, nilainya 1. Itulah nilai dia. Kaca, contoh 1.5, 1.3. Itulah nilai dia. Satu dunia tahu indeks biasan tu. Malah. Tetap. Okey. Itu mengenai pembiasan. Dari pada sini, lepas ni cikgu nak terangkan mengenai dalam nyata, dalam ketara dan sudut genting. Okey, sekejap cikgu padam dulu. Apa dalam nyata, dalam ketara? Dalam nyata yang kita... Okey, salah. Macam mana cikgu cakap? Dalam nyata dan dalam ketara. Dalam nyata, ukuran yang sebenar. Benda tu ada dekat mana? Dalam ketara yang kita nampak. Sebab tu, bila kita pergi tangkap ikan, kalau orang menembak ikan lah. Pernah dengar orang menembak ikan? Dia pakai panah ikan, dia menembak ikan. So, bila dia menembak ikan, dia tak boleh tembak ikan tu daripada atas macam ni. Sebab akan ada pembiasan cahaya berlaku. Bermaksud, dia nampak ikan tu dekat situ. Sebenarnya ikan tu bukan dekat situ. Sebab ada sisihan sikit. Ikan tu duduk kat lain. Sebab tu kalau kita tengok dokumentari National Geographic, kalau dia menembak ikan, kita akan nampak dia tembak macam ni, daripada atas. Kenapa? Kalau macam ni dia lurus. Dalam dia berbeza. Kalau macam ni, kita nampak dia dekat sini, tapi sebenarnya dia bawah lagi. So bila kita aim kat sini, tersasar. Dia dekat sini. Tak faham Kita nampak tak dalam. Tapi bila kita masuk dalam, kita tengok air tu macam tak dalam, mungkin paha-paha. Bila kita masuk air tu paras dada. Itulah dia dalam nyata dan dalam ketara. Yang nampak tak dalam tu adalah dalam ketara. Yang rupa-rupanya dalam, nyata yang sebenarnya. Nyata yang sebenarnya. Jadi hari ni cikgu nak ajar kamu lukis Rajah Sinar. Macam mana nak lukis Rajah Sinar untuk dalam nyata, dalam ketara. Belum kira lagi. Dalam nyata, dalam ketara. Yang kita nampak, ni yang nampak lah.
Kita nampak objek ke kita nampak image? Of course kita nampak image. Kita nampak image, mata kita terima image. Jadi yang kita nampak image. Lurus je garisan ni. Siapa nampak, mata kita nampak arah sana. Jadi dekat tengah ni ada garis normal. Garis normal ni apa sebenarnya? Rasa dah belajar dah dulu. Kod-kod kamu lupa. Pada mana-mana satah, sudut 90, ini adalah normal. Kalau satah tu sengit macam ni, ini adalah normal dia. Kalau pada lengkungan 90 darjah, ini adalah normal dia. Ya. Ini dia buat tangent pada bulatan lah. Kita panggil tangent pada lengkungan. Tangent akan jadi 90 darjah dengan garisan. Jadi nak lukis tadi, garisan yang pertama kita kena buat daripada image, tarik kepada orang yang tengok. Lurus. Dekat pertemuan antara dua medium yang berbeza. Ni medium berbeza. Yang ni air, yang ini udara. Kat titik pertemuan ni kita buat garisan normal. Dan line yang kedua kita buat daripada sini je. Bukan daripada mata dah. Daripada sini pergi ke objek. Macam ni. Okey, ni full mark lah ni kalau lukis. Gambar rajah, ray diagram. Untuk keadaan yang macam ni pula. Macam mana kita nak lukis? Lukis dia macam ni. Yang nampak mata kan? Mata yang nampak. Dia nampak apa? Image. Pergi ke image. Kenapa cikgu buat lurus? Suka hati saya lah. Saya nak buat lurus. Okeylah, tak lawa lah lurus. Cahaya tu masuk besar lah. Saya buat macam ni. Tengok dah salah-salah dah. Saya buat macam ni. Okey. Pergi ke mata. Dekat tengah-tengah ni, ni normal. So daripada sini, bengkok ke sini. Image. Contoh cara lukis dia. Kena tahu, satu, dia punya rajah sinar. Cara lukis. Dua, dia punya kira-kira. Jadi nak kira-kira, kita nak kira indeks biasan. N sama dengan, cikgu pun lupa. Formula ni bagi dalam exam. D per D. D besar dalam nyata per dalam ketara. Okey? Ingat formula ni. N D per D. Okay. Dalam nyata tadi duduk kat mana? Ni. Nyata. Ni. Ketara. Ni ke sini. Nyata. Ni ke sini. Ketara. Okey. Tengok dulu. Nyata. Okey, betul. Takut terbalik je. Ada satu eksperimen untuk ni. Boleh tengoklah kalau ada buku teks, boleh check buku teks lah. So, ini untuk dalam nyata dan dalam ketara. Nanti kita tunjuk contoh kira-kira. Okey, lepas ni cikgu nak terang mengenai pantulan dalam penuh pula. Pantulan dalam penuh, walaupun namanya pantulan, dia pembiasan. Dia pembiasan yang tak jadi pembiasan. Okey, pertama syarat dia. Kena buat pembiasan. So kat sini lebih tumpat. Kat sini ada kurang tumpat. Nampak Dia punya medium ada dua, lebih tumpat dengan kurang tumpat. Pembiasan yang biasa. Kita lukis dulu gambar pembiasan yang biasa. Pembiasan yang biasa, ni garis normal. Ni normal. Alamak, saya ingatlah pula. Okay. Ini sudut 7, sinar 7. Ini sudut 7. Ini sinar 7. Apabila cahaya masuk daripada kawasan tumpat ke kurang tumpat, cahaya akan membengkok, iaitu terbias. Apabila cahaya melalui dua medium berbeza ketumpatan, cahaya akan bengkok. Cahaya ni akan bengkok. Tumpat ke kurang tumpat, dia akan menjauhi normal. Kena ingat itu. So dia jauh pada normal. Jauh tu betul ke bawah. So ini dia punya R. Sinar bias. R. Jauh normal.
Ini normal pembiasan. Pembiasan biasa. Sekarang kita nak tengok daripada pembiasan biasa yang kita belajar tadi, pembiasan biasa, macam mana dia nak jadi pantulan dalam penuh. Macam ni ya tuan-tuan. Cahaya tu masuk, kita kena tahu normal kita kat mana. Katakanlah sudut dekat sini, cikgu buat sudut kat sini. Contohnya lah sudut dekat sini cikgu buat 35 darjah. Kemudian sudut ni 35 darjah, cikgu gerakkan sikit je. Set, cikgu bagi 40 darjah. Cikgu bagi dia 40 darjah. Hampirlah. Okey, saya sudut bias 40 darjah. Ketika sudut ini 40 darjah, sinar bias ni macam mana? Dia akan jatuh ke bawah lagi lah. Ke bawah lagi. So 35 ni akan jatuh ke bawah lagi. Jadi ni anggapan lah, anggapan. Nombor ni sebenarnya tak tepat, anggapan. Dia akan jatuh kat sini. R sama dengan 90 darjah. Dia jatuh macam ni. Bila dia jatuh macam ni kan sudut apa tadi? Sudut 7 kan? Bila sin R sama dengan Bila R sama dengan 90 darjah, R sama darjah, so kita dapat I 40 darjah. Sudut I ni adalah C. C ni apa? C ni kita panggil sudut genting. Belum lagi pantulan dalam penuh. Baru dapat sudut genting. Kemudian dekat sini sudut I 42 darjah, bermaksud sudut I besar daripada sudut C. Betul ke besar? Betul lah. Dekat sini C 40. So I besar pada C, I 42, I besar pada C. Apa akan jadi? Masa tu pantulan dalam penuh berlaku. Yang ini pantulan dalam penuh. Jadi sudut dekat sini sama dengan sebelah 42. Jadi pantulan dalam penuh berlaku apabila sudut I besar pada sudut C. Pantulan dalam penuh berlaku apabila sudut I besar daripada sudut C. Macam mana nak dapat sudut C? Sudut C akan dapat, sudut C jadi sudut apa? Sudut genting. Sudut genting akan dapat apabila R sama dengan 90. Sudut genting. Sudut genting adalah sudut tuju apabila sinar cahaya dibiaskan pada 90 darjah dari garis normal. Garis normal 90 darjah. Itu maksud sudut genting. Jadi dalam pantulan dalam penuh ni, secara fenomena semula jadi yang boleh kita katakan ada dua benda yang kita boleh nampak, iaitu logam maya. Logam maya, bahasa sainsnya logam maya, bahasa puisinya fata morgana. Apa benda fata morgana ni? Bukan morgana dalam cerita Merlin. Fata morgana ataupun logam maya, bahasa sastranya fata morgana, bahasa sainsnya logam maya adalah ketika di padang pasir yang panas terik itu kita nampak lopak-lopak air. Sebenarnya lopak-lopak air itu adalah imej awan yang ada kat atas. Ataupun kalau dekat Malaysia, kalau betul-betul panas, masa tu dekat jalan raya, kamu nampak macam ada air bergenang-genang. Itu adalah logam maya. Tapi kalau kat tempat yang sejuk, macam dekat Arctic, pada waktu malam yang sangat sejuk, dia boleh nampak imej kapal ada dekat langit-langit. So, dekat langit-langit, dekat langit. Jadi imej yang dia nampak tu, bukanlah imej kapal apa? Flying Dutchman. Itu pantulan dalam penuh. Ada kapal yang sedang lalu kawasan Pampiran, nampak imej dia boleh ada kat atas. Okey. Itu satu. Yang kedua, pembiasan untuk pantulan dalam penuh, fenomena semula jadi adalah pelangi. Kenapa pelangi? Kenapa pelangi? Ni titisan air, Cahaya masuk daripada matahari, cahaya masuk, tapi cahaya ni tak keluar. Dia pantul balik kat mata kamu. Ni kan pantul balik. Pantulan dalam penuh. Ni mata kamu kat sini . So kamu akan nampak pelangi. Disebabkan
pembiasan melakukan pantulan dalam penuh. Okey. Apa Cik cakap? Jadi untuk dapatkan pelangi, kena hujan dulu. Sebab ada titisan air kat dalam udara. Walaupun dah tak hujan. Sebab itulah pelangi hadir selepas hujan. Kalau tak hujan, nak adakan pelangi, boleh. Boleh. Ambil paip air, spray kat udara. Cukup air dia, insyaAllah nampaklah pelangi. Kecil je lah. Sebab tu ada pelangi, tak perlu hujan. Kat air terjun. Macam air terjun pelangi dekat Kuantan tu kan, dekat Sungai Tembeling. Sebab air terjun tu jatuh, position matahari waktu itu kena dekat air terjun yang jatuh tu menghasilkan pelangi. Kena faham benda tu. Itu kalau fenomena semula jadi. Ada dua fenomena semula jadi untuk pantulan dalam penuh. Iaitu tadi apa tadi? Logam maya, iaitu Fata Morgana, bahasa puisinya. Kalau dalam nasyid The Zik, cikgu suka sangat. Dia kata, nafsu bagaikan Fata Morgana di padang pasir. Kat situ cikgu suka laras bahasa dia pakai. Nafsu bagaikan Fata Morgana di padang pasir. Maksudnya kejap ada, kejap tak ada. Kita tak nampak maksudnya. Kita rasakan benda tu ada, tapi sebenarnya benda tu tak ada. Yang kedua, pelangi. Ulang balik. Fenomena semula jadi untuk pantulan dalam penuh ada dua. Satu logam maya, kedua pelangi. Okey. Untuk alat optik yang melibatkan pantulan dalam penuh, alat optik yang kita nak belajar fokus, satu periskop. Periskop ni apa? Periskop yang kapal selam guna untuk teropong orang yang duduk kat luar, kat atas. Kapal selam duduk selam lah kat bawah laut. So dia nak teropong orang kat atas, periskop. So dia guna prisma. Jadi dia guna prisma, kat situ berlaku pantulan dalam penuh. Susunan pada prisma tu tadi. Periskop ada periskop prisma. Ada yang guna cermin. Yang cermin tu tak berapa stabil lah. Sebab cermin tu kena sendal. Kalau bergerak cermin tu tak berlaku lah pantulan dalam penuh. So periskop bentuk dia lebih kurang macam ni. So kat sinilah biji mata kamu. Skodeng anak orang sebelah. Jangan buat. Okay. Kat sinilah dia letak prisma dia. Ni prisma dia. Kat sini. Jadi cahaya masuk. Sampai sini. Pantul ke bawah. Macam tu lah. Periskop. Lebih kurang lah cikgu lukis. Sampai tengok buku. Yang kedua, yang paling glamour sekarang. Bukanlah sekarang. Teknologi kan. Fiber optik. Bahasa dengar fiber optik? So antara syarikat Malaysia yang terawal, Sapura Holding. Dia bawa fiber optik datang Malaysia. Mahal fiber optik ni. Mahal lah. Contohnya fiber optik, satu kaki besar mana? Lebih kurang besar ni. Satu kaki fiber optik harga dia RM3. Kalau dawai kupron biasa mungkin 60 sen. Mahal lah RM3 dengan 60 sen kan. Okay, fiber optik ni dia macam mana? Dia macam ni. Dia ada dua lapisan. Ni lapisan luar. Dia dekat luar kan? Ni lapisan luar. Kat sini lapisan dalam. Jadi maklumat denyutan elektrik itu datang daripada dalam lah, bukan daripada luar. Jadi dia pantul. Jadi yang dekat sini kurang tumpat. Yang dekat sini tumpat. Yang ni kurang tumpat. Ini lebih tumpat. Kan tak faham pula simbol matematik. Kurang tumpat. Lebih tumpat. Kena ada perbezaan ketumpatan. Yang ni prisma memanglah ni udara, prisma tumpat. Kena ada perbezaan ketumpatan. Okey? Cikgu selalu lukis ni. Cikgu lukis ni cermin. Tapi tak apalah nanti cek. Ini selalu lukis ni. Cikgu lukis periskop cermin. Kalau periskop prisma bukan struktur dia macam ni. Selalu lukis. Tapi tak apa. Sahaja. Tu je. Dua. Pantulan dalam penuh tadi, dia adalah pembiasan yang biasa. Tetapi, apabila sudut bias jadi 90 darjah, sudut tuju ketika itu adalah sudut genting. Kalau sudut tuju ketika itu 20 lah sudut genting dia. Dengan syarat R ketika itu 90. Ketika R 90,
tengok sudut I dia tadi, sudut tuju dia tadi berapa. Kalau sudut I dia 40, 40 lah sudut genting dia. Bila sudut tuju melebihi sudut genting, lebih satu je. Kalau sudut genting dia 40, 41. Pantulan dalam penuh berlaku. Kena faham tu maksud dia. Apa maksud pantulan dalam penuh? Sepatutnya dia bias keluar, dia bias masuk ke dalam. Okey, kena faham yang itu. Dia bias masuk ke dalam balik semula. Jadi ada dua keadaan kita kena tahu. Fenomena semula jadi yang melibatkan pantulan dalam penuh dengan optik. Fenomena semula jadi yang melibatkan pantulan dalam penuh adalah logam maya dengan pelangi. Alat optik, kemajuan kita pakai pada periskop, prisma dengan apa tadi, fiber optik, gentian optik. Itu dia dua. Macam mana dengan berlian? Berlian adalah permata secara semula jadi mengalami tekanan selama berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun. Berlian tidak boleh dihasilkan. Dia dituai, digali daripada dalam tanah. Berlian adalah batuan yang paling keras. Sehingga satu tahap hanya berlian sahaja boleh memotong berlian. Nak potong kawan cikgu pernah cerita, dia terlibat dalam cari gali minyak. Perkara yang paling diorang takut apabila menggerudi pipe gas ke dalam dasar laut, ke bawah tu, berjumpa batuan yang keras, yang mana semua mata gerudi ujung dia macam ni. Semua mata gerudi ni pecah bengkok, dan ketika itu diorang kena pakai mata gerudi yang daripada berlian. Tak banyak company yang ada mata gerudi daripada berlian. So yang tak ada tu dia kena sewa daripada company tu. Sewa tu sangat mahal dan sewa tu berjalan apabila berlian itu keluar daripada bilik kebal dia. Sehingga dia selesai gerudi, sehingga dia disimpan balik. Jadi berlian ni yang uniknya kalau kita tengok dalam cerita mafia, bila dia beli berlian, dia akan tengok dekat cahaya dia, akan tengok dekat tempat gelap, dia akan tengok dengan cahaya. Kenapa? Berlian ni yang uniknya secara semula jadi dia perangkap cahaya. Dia perangkap cahaya. Sebab tu dia berkilau. Dia cahaya akan pantul-pantul, buat pantulan dalam penuh dekat dia banyak kali. So bila kita expose, dedahkan dia pada cahaya, cahaya akan trap, terperangkap dalam berlian tu. So bila kita bawa kat tempat gelap, tengok gelap, dia masih lagi shine. Tapi sekarang dah ada teknologi, kita dah tahu indeks biasan sesuatu bahan. Jadi permata-permata yang mahal, permata yang murah, tapi dipotong pada indeks biasan dia, sudut potongan tu pada indeks biasan dia. Jadi permata tu akan nampak berkilau lagi cantik. So dia boleh jadi lagi mahal. Sebab tu batu-batu permata ni, selain daripada saiz dia, bergantung pada potongan dia. So kalau cantik potongan dia, dia akan melakukan pantulan dalam penuh. Dia pun boleh perangkap cahaya dan dia boleh juga shining berkilau seperti batu-batu yang semula jadi. Okey. Habis pembiasan dalam nyata, dalam ketara, pantulan dalam penuh. Okey, cikgu nak masuk kanta. Panjang video ni cikgu nak masuk kanta. Ni satu topik punya, cikgu nak masuk kanta.